أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillah. Saya minta tenang. Berasa dari kita tahu mesti musik pada datang. Kemudian seterusnya sukses dan guru tentang muslimin dan muslimat. Alhamdulillah bersama pada malam ini. Tentunya yang nak kemudian darah tu boleh dibuat saringan di belakang. Alhamdulillah pertemuan kita bersama. Dan alhamdulillah pertemuan ini sebenarnya ilmu darah yang dianjurkan bersama oleh Yayasan Malaysia untuk faham bersama dengan STI. Dan pada malam ini di Masjid Tuan-Tuan, kami ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk bersama-sama. Walaupun mungkin kalau tak buat bersama pun masjid buat sendiri juga macam sebelum ni. Ya, jadi pada malam ini adalah malam yang keempat yang ketiga ilmu darah. Minggu lepas alhamdulillah pada hari Selasa di Masjid Negeri, pada hari Rabu di Masjid Tariq bin Ziyad Padang Perdana. Pasangan bukan Islam pun ada datang sini. Ini lelaki perempuan, ini lelaki dah ilmu darah sebelum itu di tempat lain. Yang perempuan buat salingan bukan Islam, tetapi kalau rendah tak boleh menerima. Tapi maknanya mereka datang ke masjid nak derma darah. Jadi minum darah itu di satu medium dakwah kepada kita untuk mendekatkan ke Islam kepada institusi masjid itu sendiri. Jadi pada yang tentuan yang layak insyaAllah boleh menerima terus pada malam ini sehingga pukul, biasanya pukul 10. Selepas pukul 10 kita tutup kaunter pendaftaran. Kalau tuan-tuan yang bermasalah pada malam ini tak bersempatan, jangan suah hati. Hari Khamis ni lusa di Masjid Sultan Ahmad Shah Sungai Sak. Boleh pergi ke sana lah, tak payah mana pun kan. Biar awal dia buat salingan dan mendengar darah. Kalau yang tuan-tuan nak mungkin 10 akhir dengar darah, 10 akhir Ramadan, ya 2 hari bulan, hari Selasa 24, hari Selasa boleh ke Masjid Kampung Padang. Dan yang terakhir pada hari Khamis 4 hari bulan 4 di Masjid Balu Ma'mur, Taman Balu Ma'mur, Kuantan. Takut nak lebih-lebihan lah. Ya, kalau kita buat benda yang baik dalam bulan Ramadan ni, man taqarraba fihi bi khaslatin min khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa, kata Rasulullah. Siapa yang melakukan kebaikan padanya, benda-benda yang baik, yang sunat ni, maka seolah-olah dia melakukan satu farduan pada bulan yang lain. Ya, satu rakaat salat sunat Ramadan ini pahala digandakan macam kita sembahyang satu rakaat salat fardu. Kalau dengar darah, darah ni tak nak jual ke darah lebih mahal daripada duit kat sini. Ya, man faraja an mu'min kurbatan min kurabi dunya faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan di akhirat nanti. Jadi kita derma darah ni, kita nak bantu orang. Darah yang tak boleh dibeli di kedai dengan duit, ya, sehingga disebut satu pack darah itu yang kita dermakan seorang itu boleh menyelamatkan 4 nyawa. Bukan bergantung nyawa situ tuan-tuan. Nak ceritanya boleh digunakan, dimanfaatkan oleh 4 orang penerima darah kita ni. Yang betul lagi kita tahu bahawa memang tabung darah kita sentiasa kurang untuk digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Itu di antaranya.
Kalau mana akhir tu nak derma, boleh juga kan sebut tadi. Di masjid Balong Amor, di masjid Kampung Padang. Ya. Fihi lailatun khairun min alf syahr, Rasulullah. Padanya dalam bulan Ramadan ada terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Buat kebaikan padanya macam buat kebaikan 1000 bulan. Dia mendarah malam kepada macam dia mendarah 1000 bulan. Oh, tak pernah dengar juga. Kan? Jadi sama-sama untuk kita membantu yang secara kita yang mulakan, dan sebenarnya bantuan itu, kebaikan itu balik kepada diri sendiri. Ya, dari Nabi disebutkan, wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menolong hamba-Nya sebagaimana hamba itu menolong saudaranya yang lain, insya-Allah. Walaupun kita tak tahu siapa yang akan menerima darah yang kita dermakan pada kali ini. Yang jadi yang kita berdoa pada malam ini ada lagi 3 tempat di Masjid Sungai Sak, Kampung Padang dan Taman Balong Amor di penghujung Ramadan nanti. Baik, tuan-tuan, selain pada itu, seorang disebutkan oleh pemilihan tadi, di luar tu ada tabung derma untuk jabatan aman, untuk membeli 4x4 pacuan 4 roda dengan tujuan untuk khidmat masyarakat yang bantu yang memerlukan bila berlakunya bencana sebagainya, banjir, bila berlaku kebakaran dan sebagainya. Kerana itu perlu untuk penggunaan nak angkat macam-macam tu lah, dengan set genset sebagainya dan lain-lain, untuk sama-sama kita bantu. Mungkin kita tak boleh bersama-sama dengan mereka membantu, tapi dengan apa yang kita salurkan, insya-Allah pahalanya akan juga kita perolehi, insya-Allah. Jadi saya pada malam ini diminta oleh pihak masjid untuk membincangkan berkenaan dengan juzuk yang ke-8. Kalau kita dengar tadi, imam kita baca masih juzuk yang ke-7 yang dalam surah Al-An'am. Juzuk yang ke-8 ini sambungan kepada surah Al-An'am, ya, yang mana kalau kita lihat beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah dalam surah tersebut, ya, antara ini disebutkan kepada kita yang berkenaan dengan setiap Nabi ini memang menjadikan musuh yang menentang mereka. Termasuk imam kita baca tadi pun dalam awal surah Al-An'am tadi, ya, Nabi-Nabi ditentang oleh umat masing-masing. Ya, dalam surah Al-An'am ini, pada ayat yang 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jin wal ins. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Mana ada yang menentangnya? Ya, syayatinal jin wal ins, di kalangan syaitan jin dan juga syaitan manusia, ya, yang menentang dakwah yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalam. Itu yang berlaku. Dan sama pun hari ini, mungkin di hujung saya disebut boleh tentang apa ini bimbangnya oleh pihak berusaha agama berkenaan dengan ajaran sesat baru yang muncul, ajaran Ahmadi. Dah disebut sebelum ini ajaran Ahmadi, belum, ya. Dan kalau kita lihat di penghujung surah Al-An'am, bagaimana kalau kita lihat disebutkan Allah Ta'ala perlu untuk kita mengikut jalan lurus ni, ya, siratan mustaqiman, jalan yang lurus, fattabi'u, maka hendaklah kamu mengikutinya, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kamu ikut jalan-jalan lain kerana ia akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah SWT. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, yang itu diwasiatkan, dipesankan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ikut jalan yang Nabi tunjuk, jangan ikut jalan lain. Sebab kalau ikut jalan lain sesat, menyeleweng. Kalau kita lihat bagaimana dalam satu hadis, ya, Nabi SAW pernah depan para sahabat, Nabi buat garisan. Saya terus masuk dalam tuan, masa kita tak macam Nabi buat garisan lurus, ya,
Lalu Nabi bersabda, "Hada sabilullah." Inilah jalan Allah, jalan yang lurus. Kemudian selepas itu Nabi buat yang lain selain yang lurus tu, jalan yang lain, khututan an yamini wa shimali, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, jalan yang lurus di tengah tu. Ya, lalu Nabi bersabda, hada subul ala kulli sabil minha syaitan yad'u ilai. Jalan yang lain ni, pada ini terdapat syaitan yang menyeru untuk kamu mengikutinya. Ya, thumma tala hadhihi ayat. Lalu Nabi baca ayat. Ya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Ikut jalannya, jalan yang aku tinggalkan ya kepada kamu. Dan sebenarnya diikuti dengan ayat yang 160 tentang kebaikan yang kita lakukan. Allah gandakan dengan 10 kali ganda. Man jaa'a bil hasanah falahu 'ashru amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia memperolehi 10 yang seumpamanya. Kelebihan melakukan kebaikan apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Kemudian pada ayat 162 Allah menyebut tentang ayat yang sentiasa kita baca, doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan sekalian alam, la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang awal-awal menyerah diri kepada Allah. Cuma bila kita baca dalam sembahyang, wa ana minal muslimin, itu yang kita baca. Ya, jadi ikrar kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Seluruh kehidupan kita berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tak kira dalam segmen apa, tuan-tuan. Ya, seluruh kehidupan kita, hidup kita, mati kita, semuanya kerana Allah Tuhan sekalian alam, semuanya akan dihitung oleh Allah SWT. Maka perlu untuk kita mengikut panduan yang ada. Di awal tadi sebut tentang ajaran baru ni. Ya, bukan apa, pihak Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Ahad 2 minggu lepas, 10 hari bulan, mengeluarkan artikel berkenaan dengan kumpulan ini. Dan 12 hari bulan, hari Senin, bukan 10 hari bulan keluar artikel. 11 hari bulan, ya, Mac, keluar arahan daripada pengarah kanan Baginda Awal Jakin, ya, kepada guru-guru takmir seluruh negara, dan dikongsikan dalam grup takmir masjid dan surau Kuantan, supaya disebarkan kepada masyarakat berkenaan dengan bahaya kumpulan ini, kumpulan sesat ataupun ajaran sesatnya. Al-Afkar, waspada penyebaran ajaran sesat baharu, agama Ahmadi. Ini saya tengok pun tak disebarkan lagi dalam grup-grup jalan, baru ada dalam grup takmir tu je. Tapi ialah arahan keluar 11 hari bulan, 12 hari bulan kita start puasa kan. Jadi lepas tu mana ada belas maghrib je. Grup takmir ada tazkirah macam ni lah, dalam masalah lah, ataupun kelas subuh kan, untuk share dengan tuan. Kumpulan ini yang dikenali dengan nama The Ahmadi Religion, Peace and Light, ataupun Ahmadi, agama keamanan dan cahaya. Dikepalai oleh seorang individu yang mengaku bahawa dirinya Imam Mahdi, muncul dari Imam Mahdi, dengan gelaran Abdullah Hashim Abba As-Sadiq. Manakala bishop mereka di Malaysia dan di Indonesia bernama Kashfullah bin Amaluddin. Setelah itu mereka beri kitab suci. Kita tahu nama sudah lah, tak payah cari dalam puasa ni, kita teruskan baca Al-Quran untuk Ramadan ni. Kita sebut nama, tuan-tuan. Nama kitab suci, Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad, dan Saying of Imam Ahmad Al-Hasan. Ada dua.
yang didakwa mereka kitab suci mereka. Ya, masalahnya mereka bergerak melalui berbagai platform termasuk TikTok, sehingga followers mengikutnya 30,000 lebih. Ya, dan yang tengok ya, yang view ya, yang menonton tersebut sangat ramai. Tinggal daripada itu lagi jumlah followers itu. Followers 30,000 yang terlibat ramai lagi, hampir 100,000. Ya, kemudian memanglah fenomena sesat ni berlaku sejak dahulu lagi. Ya, sebelum kebangkitan Nabi Salafi, kalau kita tahu, sebagai ni kita tahu, tak perlu untuk saya jelas berkenaan dengan kali ini. Ya, secara ringkasnya. Jadi dikaitkan juga komponen dengan tadi Imam Mahdi. Ya, mimpi mereka. Kemudian mereka juga berpegang dengan faham Syiah Ithna Asyariyah. Ya, Syiah Imam 12. Kemudian kumpulan ini juga terlibat dengan pemikiran liberal yang sehingga disebutkan dalam tulisan Dr. Mufti ini secara ringkasnya, iaitu baru-baru ini tahun lepas lah, ya, pada 9 Julai 2023 sebahagian daripada mereka kumpulan ini telah ditahan kerana mempromosikan hak-hak LGBT. Mereka mengaku Sunni, Ahli Sunnah, mereka mengaku Syiah, mereka pemimpin mereka mengaku Imam Mahdi. Lepas tu LGBT sekali, liberal, maknanya tak tahu jadi bocok ke apa ni kumpulan ini, habis semua sekali. Ya, dia habis masuk semua sekali, dia campur semua sekali, 4 dalam 1 ni. Ya, jadi disebut apa dalam ni, dalam sebuah video yang dikeluarkan oleh pihak ajaran ini, mereka mendakwa bahawa orang yang terjebak dengan LGBT tak boleh dihukum kerana ia bercanggah dengan sifat Allah. Ya. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita hukum orang terlibat dengan LGBT ini bertentangan dengan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kemudian mereka kata apa? Mereka juga mengatakan bahawa seorang itu bukan sahaja boleh mempunyai kecenderungan LGBT dengan faktor persetaraan, tetapi kecenderungan itu boleh juga datang daripada faktor genetik yang diwarisi daripada mak ayah yang tidak boleh dihilangkan. Perasaan nak cenderung ke LGBT ni dengan sebab genetik. Jadi tak boleh nak salahkan orang yang terlibat. Jadi kita kena terima. Tak payah ya, sesat kumpulan ni. Dan mungkin akhirnya saya boleh share dengan pelakon sikit video kumpulan ni. Dia juga di-share dalam grup takmir daripada satu FB ya, bukan keluar kumpulan ni syahadah Imam Mahdi. Dia dakwa syahadah Imam Mahdi. Tentu dengar dia ikut ya. Dan pakai ikut. Baik. Dan nak apa, kita nak buat masyarakat dan tuan dan kali ini supaya kita ni tak terjebak. Ya, kalau TikTok ni anak muda kita ramai ni seimbang. Anak muda kita yang buat kat tentang agama, dia mereka akan mudah terpengaruh. Bahawa agama Tuhan yang sebenar. Imam Mahdi buat agama benar. Kita cakap agama ni agama baru apa? Dia kata orang sepakat kata apa yang dia buat agama baru, sedangkan orang yang tuduh tu agama telah mulai. Dia gitu. Imam Mahdi syahadah. InsyaAllah. Tuan-tuan dengar jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku nak saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan tiada satu sekutu lagi. Itu betul tuan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku saksi bahawa Nabi Muhammad hamba dan rasul. Wa asyhadu anna Aliyan wal a'immah min ba'dihi hujjatullah, dan aku saksi bahawa Imam Ali dan para imam anak Nabi adalah hujjah Allah. Wa asyhadu anna al-Mahdi wal Mahdi min ba'dihi hujjatullah, dan aku saksi bahawa Imam Mahdi dan para Mahdi yang Daulah Mahdi adalah hujjah Allah, khalifah Allah di zaman ini. Buat itu kan?
selawat pun ada, tapi sebab masa dah lebih. Kata 15 minit. Tak ada 20 minit. Jadi sekali itu dah tuan. Saya ucap terima kasih sekali lagi bagi pihak Yayasan Malaysia Sangat Faham di atas persudian Pak masih ikut bersama-sama dengan kita dan mengajarkan dimulai pada kali ini. Terima kasih. Saya cakap PKIC cakap kita. Dan saya kagumlah dengan beliau. Bukan sebut ni untuk apa tak, tapi beri semangat kepada kita. Tengok buku Derma Darah beliau tadi. Kali pertama tahun 90 Derma Darah. Derma Darah malam ni selepas maghrib tadi yang ke-44 Derma Darah Tegar Masjid Mabna Al-Bukhari. Jadi bagi tuan yang muda tu sahut cabaran. Ya, muda masa sahat yang layak tu sahut cabaran. Ya, kalau boleh mengatasi cikgu kita mana-mana insya-Allah fastabiqul khairat, maka mula-mula untuk melakukan kebaikan dengan apa yang kita ada sebagaimana ada peluang untuk kita melakukannya. Wallahu a'lam. Aku qul hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.